Drop it. 5, 4, 3, 2, 1. Apa yang anda lihat dan fikirkan berkaitan dengan gambar ini? Merokok, merempit, buli, melepak. Ya, masalah sosial dan jenayah di kalangan remaja masa kini. Siapakah, bagaimanakah ia mahu dibendung? Mencegah kemungkaran tanggungjawab bersama. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita daripada bidang hadis, iaitu Mungkar Dicegah Hidup Berkat, Pendidikan Islam Tingkatan 2. Baiklah, objektif pembelajaran kita akan mempelajari bacaan hadis dan maksudnya. Maksud kemungkaran, kita akan mengetahui hukum menangani kemungkaran, cara menangani kemungkaran, hikmah menangani kemungkaran dan pengajaran hadis. Allah, mari kita baca bacaan hadis dengan betul bersama-sama. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa zalika ad'aful iman. Subhanallah, mari kita baca maksudnya. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa di kalangan kamu yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan tangan. Sekiranya dia tidak mampu, hendaklah mengubahnya dengan lidah. Sekiranya tidak mampu mengubahnya dengan lidah, hendaklah dia mengubahnya dengan hati. Dan mengubah dengan hati adalah selemah-lemah iman. Subhanallah, mari kita lihat maksud kemungkaran. Kemungkaran dari segi bahasa ialah perbuatan atau perkataan yang dianggap buruk oleh akal yang sihat. Manakala kemungkaran dari segi istilah, perbuatan atau perkataan yang ditegah oleh syarak atau yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan mungkar dapat dicegah dengan iman yang kuat. Iman dapat ditingkatkan melalui amal ibadah. Oleh itu, kita hendaklah berusaha melaksanakan ibadah wajib dan memperbanyakkan ibadah sunat. Subhanallah, apakah hukum menangani kemungkaran? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 110, hukum menangani kemungkaran wajib bagi setiap Muslim menangani kemungkaran mengikut kemampuan masing-masing. Masya Allah, cara menangani kemungkaran adalah secara berhikmah, iaitu menggunakan pendekatan yang betul, sesuai dan berkesan. Dengan ini, pelakunya akan lebih mudah menerima teguran dan bersedia meninggalkan kemungkaran tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Nahl ayat 125. Yang bermaksud, serulah ke jalan Tuhanmu, wahai Muhammad, dengan hikmah bijaksana dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka yang engkau serukan itu dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang mendapat hidayah petunjuk. Subhanallah, berdasarkan hadis, cara mencegah kemungkaran terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama, mengubah dengan tangan, yang kedua, mengubah dengan lisan,
Dan yang ketiga, mengubah dengan hati. Cara mengubah kemungkaran menggunakan tangan iaitu mengubah dengan kuasa yang ada pada seseorang mengikut kemampuan dan bidang kuasa masing-masing seperti ketua keluarga, ketua kelas, pengawas, ketua masyarakat dan ketua negara terhadap orang di bawahannya. Subhanallah, mengubah dengan lisan pula iaitu menegur, menasihati atau melaporkan kemungkaran sama ada secara lisan atau tulisan. Sama ada kita menulis melalui risalah atau buku-buku. Seterusnya, mengubah dengan hati iaitu membenci dan menjauhi kemungkaran tersebut, berazam untuk tidak melakukannya, berharap serta berdoa agar pelaku diberi hidayah untuk bertaubat. Baiklah, hikmah menangani kemungkaran yang pertama, dapat meningkatkan kualiti diri melalui nasihat dan teguran. Kedua, mewujudkan masyarakat yang harmoni kerana bersikap prihatin. Dan yang ketiga, negara aman sejahtera kerana mendapat keredaan Allah. Subhanallah, mari kita lihat pengajaran hadis. Pengajaran yang pertama, umat Islam hendaklah mencegah kemungkaran dengan kuasa dan kemampuan yang ada seperti menguatkan undang-undang atau peraturan. Yang kedua, umat Islam hendaklah menangani kemungkaran secara lisan atau tulisan seperti nasihat dan teguran yang membina. Yang ketiga, sebagai umat Islam, kita hendaklah membenci kemungkaran dalam hati dan berusaha untuk menjauhinya. Masya Allah, Alhamdulillah, semoga apa yang telah Ustazah sampaikan tadi memberi manfaat kepada semua. Semoga kita bertemu lagi. Ustazah akhiri dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.